Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini kita tengok tajuk momentum. Yang pertamanya kita tengok apakah takrifan bagi momentum. Momentum simbolnya adalah P kecil, bersamaan dengan hasil darat jisim dan laju. Itu satu kuantiti fizik yang baru, itu momentum. Di bawah tajuk ini kita akan tengok prinsip keabadian momentum. Apa itu prinsip keabadian momentum nanti diterangkan. Dan bagaimana prinsip keabadian momentum ini diguna pakai pada dua kes keadaan, iaitu pelanggaran dan letupan. Yang mana pelanggaran ini ada dua jenis pelanggaran, iaitu kenyal dan pelanggaran tidak kenyal. Itu akan dikenalkan nanti. Okey, prinsip keabadian momentum akan diguna pakai pada dua kes, iaitu letupan dan pelanggaran. Bagaimana digunakan nanti. Okey, seterusnya kita akan tengok aplikasi bagi momentum. Okey, aplikasi bagi prinsip keabadian momentum. Dan letupan dan pelanggaran ini melibatkan pergerakan dan dia diterangkan oleh hukum Newton yang ketiga. Hukum Newton yang ketiga. Okey, apakah takrifan momentum? Momentum ini ditakrifkan sebagai hasil darat antara jisim dan laju. Itu takrifan bagi momentum. Okey, contoh bagaimana kita nak mengira momentum. Sebuah lori berjisim kira-kira 20,000 kg bergerak dengan laju 22 meter saat. Sebuah kereta berjisim 20,000 bergerak dengan laju 30 meter saat. Berapakah momentum lori dan kereta tersebut? Okey, step by step kita akan tengok. Kita kumpulkan maklumat, iaitu jisim lori 20,000, lajunya 22 meter per second, dan kereta adalah 2,000 jisim dan juga laju 30. Walaupun kereta lajunya 30, kita tengok bagaimana jisim dan laju memainkan peranan pada nilai momentum. Okey. Langkah pertama, senaraikan maklumat yang beri tadi, iaitu 20,000 bagi lori, jisim dan laju 22. Kemudian apa kita buat? Kenal pasti dan tulis rumus yang digunakan. Apakah rumus yang digunakan? P sama M, Z. Dan juga langkah ketiga, gantikan nilai itu ke dalam persamaan dan buat pengiraan. Okey, kita akan dapati nilainya adalah 20,000 kali 22 dapat 44,000 kg ms negatif 1. Atau unit lainnya adalah NS, Newton saat. Ini adalah unit bagi momentum, pengiraan momentum. Alright. So bagaimana pula kita nak kira kereta? Momentum bagi kereta pula, kita ambil jisim darat dengan laju kereta. Jisim kereta adalah 2,000. Okey. Darat dengan 30, maka kita dapatlah 60,000 dan unitnya adalah 60,000 kg negatif 1 ataupun NS, Newton saat. Okey. Momentum lori yang bergerak dengan laju, soalan B, sekiranya lori itu bergerak dengan laju yang sama dengan kereta pula. Laju sekarang jadi 30 lori itu. Berapa momentum dia yang baru? So kita dengan jisimnya 20,000, kita garapkan dengan laju yang baru, kita akan dapat 600,000 kg ms1 atau Newton saat. Ini cara kita menghitung nilai momentum bagi satu objek yang mempunyai laju. Kalau tidak ada laju, maka momentum ini adalah sifar. Okey, jadi di sini kita nampak bagaimana momentum saling berhubung kait dengan jisim dan laju, bergantung dengan pada jisim dan laju. Alright. Okay, prinsip keabadian momentum. Kita kena hafal prinsip ni. Jumlah momentum sebelum dan jumlah momentum selepas pelanggaran adalah sama. Jumlah momentum sebelum dan jumlah momentum selepas letupan adalah sama. Jadi dia boleh pecahkan kepada dua pada perkataan atau tu. Okey, jadi ini adalah satu prinsip kepada momentum. Kena hafal ini. Okey. Kita tengok prinsip kepada momentum bagi kes letupan dan kes pelanggaran. Okey, kita tengok Di mana pelanggaran sebutkan tadi ada kenyal dan tak kenyal. Okey, sekarang nak terangkan bagaimana kita nak membezakan kenyal dan tak kenyal. Okay, kamu tahu bola tenis. Bola tenis bila kita penyek dia akan balik bentuk asal. Okey, dia kenyal. Tanah liat tidak kenyal. Tidak kenyal. Bila kita penyek dia akan terus penyek. So, ambil tanah liat yang tidak kenyal, campak ke lantai, dia akan melekat ke lantai. Okey, jadi pelanggaran yang melekat adalah pelanggaran tidak kenyal. Okay, macam bola tenis, kita ambil, kita campak ke lantai, dia akan lantun balik. Dia tidak melekat kepada lantai. Maka bola tenis adalah kenyal, maka dia tidak melekat. Jadi apa pelanggaran yang tidak melekat ialah pelanggaran kenyal. Okey.
Contoh. Ini contoh letupan. Kes-kes bagi letupan. Contohnya adalah peluru dan senapang. Asalnya satu. Letup. Peluru bergerak ke kanan. Senapang akan tersentak ke kiri. Itu contoh letupan. Okay. Contoh lain adalah orang duduk atas bot. Orang lompat daripada bot atau sampan yang kecil. Sampan akan tergerak ke belakang. Orang akan tergerak ke depan. Itu contoh letupan. Objek yang dua asalnya berduduk bersama terpisah. Itu letupan. Pelanggaran pula, apa-apa yang melanggar. Contoh tu nampak letupan. Dan lagi ulang, kita tengok macam mana bila tembakan dilepaskan. Pang. Okey. Peluru ke depan, senapang tersentak ke belakang. Itu letupan. Pelanggaran pula, kita tengok. Tadi kita nak bezakan ada dua jenis pelanggaran tadi. Kita tengok yang pertama. Bergerak. Kemudian yang belakang terus berhenti. Yang depan bergerak. Kita tentukan dia kenyal tak kenyal tu. Ini tidak melekat. Tidak melekat dia seperti bola tenis. Bola tenis adalah kenyal. Maka ini adalah pelanggaran kenyal. Pelanggar. Dia melekat bersama-sama. Macam tanah liat lekat dekat lantai. Tanah liat tidak kenyal. Maka ini adalah pelanggaran tidak kenyal. Ini beberapa kes lain lah. Tidak kenyal yang boleh berlaku. Ini contoh-contoh lain lah. Belakang masih berjalan yang belakang. Tadi berhenti. Yang belakang masih berjalan. Ataupun dia bertembung. Itu kenyal. Bertembung yang depan itu melantun balik. Juga pelanggaran kenyal sebab dia tak lekat. Yang bawah ni ulangan lah. Iaitu pelanggaran yang melekat. Iaitu tak kenyal. Okey. Prinsip keabadian momentum. Okey, sekarang kita nak tengok prinsip keabadian momentum ini diguna pakai dalam menerangkan dua situasi tadi, dua keadaan. Keadaan letupan dan keadaan pelanggaran. Okey, macam mana prinsip keabadian momentum ini digunakan? Terlibat. Kita tengok macam mana prinsip keabadian momentum ini terlibat. Okey. Ambil contoh. Sebiji kereta yang berwarna oranye, kuning dan kelabu di depan. Yang awalnya, kita nak faham prinsip keabadian momentum lah. Awalnya, kereta itu lajunya adalah 13 meter sesaat. Dia sedang gerak. Yang kali sedang kejap lagi dia gerak. Okay, 13 dia sedang gerak. Dan kereta depan yang kelabu tu dia 0 meter sesaat. Maksudnya dia tidak bergerak. Okay. So, jadi kereta belakang, dia mempunyai jisim 2000 kg. Dan kereta depan mempunyai jisim 1000 kg. Okay. Kalau kamu kira momentum kereta oranye, kamu ambil momentum dia sebab dia sedang gerak 13 meter saat, jisimnya 2000, maka kita ambil 2000 kali 13 dapat 26000. Itu momentum kereta belakang oranye yang sedang bergerak, iaitu 26000 kgms menjadi satu. Momentum kereta oranye. Dia orang belum berlanggar lagi. Kereta depan kosong darab dengan 1000, maka 0 kgms menjadi satu. Jadi kita boleh katakan momentum kereta oranye 26000, kereta kelabu kosong. Jadi, sebelum melanggar, jadi kita jumlahkan kedua-dua momentumnya, kita akan dapat 0 tambah 26000 dapat 26000. Dipanggil sebagai jumlah momentum sebelum langgar. Ini sebelum langgar. Momentum dikira secara berasingan. Objek A, kereta oranye, kereta kelabu. Asing-asing kira. Kemudian jumlahkan. Kemudian kita tengok bagaimana bila dia bergerak, dia akan langgar. Tadi 13 meter sesaat laju oranye. Bila dia langgar, kita perhatikan lagi apa berlaku. Kereta oranye itu jadi makin perlahan. Jadi 8 meter sesaat. Kereta kelabu itu yang tadi lajunya kosong, dah ada laju. Okey, di sini kita nak tengok. Sebenarnya laju kereta-kereta ini dia memang ada hubungan. Contoh sebelum langgar, kereta oranye 13. Kereta kelabu kosong. Kalau kita tengok jumlahnya 13. 13 campur kosong. Okey, kalau kita tengok selepas langgar, kereta oranye jadi 8. Agak-agak berapa kereta kelabu? Okay, mungkin kamu akan kata nilai dia adalah 5. Okey, 5. Sebab apa? 8 kereta oranye, kereta kelabu akan jadi 5. Jumlah dia adalah 13. Sama macam tadi sebelum langgar.
Sebelum langgar 13 dengan kosong. Jumlahnya 13. Selepas langgar 8. Okey, yang kelabu akan jadi 5. So, kalau ini jawapannya adalah salah. Kereta kelabu tu dia ada satu nilai hal laju yang lain. Berapa nilai dia kita akan tengok. Dan dia memang ada hubungan dengan nilai 8 dan 13. Memang ada hubungan. Memang ada hubungan. Tapi tidak secara terus. Sebelum langgar 13, selepas langgar 13 juga. So, itu salah. Okey, jadi dia bukan 5. Bukan 5 campur 8 jadi 13 juga salah. Jadi macam mana dia berhubung? Okey, dia berhubung secara dengan momentum. Kita dah tahu tadi sebelum langgar, momentum adalah 26,000. Sekarang kita tengok dengan jisim kereta oren 2,000. Lajunya 8. Berapa dia punya momentum kereta oren? So, kita ambil momentum kereta oren P sama dengan jisim kereta oren 2,000. Darab dengan 8. 2,000 darab 8 jumlahnya adalah 16,000. Itu kereta oren. Okey. So, kita akan bagi ni. Tadi sebelah kanan, bawah kiraan sebelah kanan ni, jumlah momentum sebelum langgar. Okey. Jadi kereta oren momentum dia 16,000. Kereta kelabu berapa momentum dia? 1,000. Jisim kali laju. Berapa laju dia? Ini laju dia inilah yang berhubung kait dengan secara momentum. Melalui momentum. Macam mana? Kita ambil jumlah momentum selepas langgar juga mestilah sama dengan 26,000. Sama dengan sebelum langgar. Itulah maksud prinsip keadaan momentum. Iaitu jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Jadi tadi sebelum langgar 26,000 kat bawah tu. Tengok selepas langgar dia mesti juga 26,000. Maka kereta oren kita tahu 2,000 kali 8 kita dapat 16,000. 16,000 baru 16,000. Jumlah dia mesti 26. Jadi berapa kereta kelabu? Berapa momentum kereta kelabu? Maka kita tahu momentum kereta kelabu adalah baki je. Iaitu 10,000. Maka kalau kita tahulah momentum kereta tu 10,000. Kereta kelabu. Jadi berapakah hal laju dia? Jadi dengan menggunakan persamaan. Kita ambil belakangan kira sekejap. P momentum kereta kelabu adalah 10,000. Jisimnya 1,000. So kita gantikan alasan 1,000. 10,000 P sama dengan M V. 10,000 sama dengan 1,000 V. 1,000 tu apa? 1,000 tu adalah jisim kereta kelabu. 10,000 tu apa? 10,000 tu adalah momentum kereta kelabu. Kenapa 10,000? Sebab dia 10,000, kereta oren 16,000. Jumlah momentum selepas dia orang berlanggar mestilah sama dengan 26,000. Mesti sama dengan jumlah momentum sebelum berlanggar. Okay, jadi di sini kita akan dapat nilai V sama dengan 10. Okey, dari situ nilai V adalah 10. Kereta kelabu tu 10. Jadi sebelum langgar 13, kereta oren 8. Jadi 8. Kereta kelabu tadi kosong mula-mula. Lepas langgar dia jadi 10. Inilah bagaimana hal laju ini dia memang ada hubungan. Sebelum langgar dan selepas langgar. Tetapi tidak secara terus. Dia berhubung melalui momentum. Okey. Kita tengok contoh lain.